Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Syiham binti Muhammad Syahruddin. Nombor matrik 048034. Alhamdulillah, hari ini saya nak bentang tentang tajuk Hukum Jenayah Menjamin Keharmonian Ummah. Islam menetapkan hukum jenayah dan perundangan Islam untuk memelihara insan daripada setiap perbuatan atau tindakan yang ditegah oleh syarak. Untuk itu, di bawah undang-undang ini diharamkan. Yang pertama adalah untuk mensyirikkan, yakni menyekutukan Allah, atau murtad, yakni keluar daripada Islam kerana boleh merosakkan akidah atau agama. Yang kedua adalah meminum arak, menyalahgunakan dadah, membunuh dan memakan makanan haram, misalnya babi, kerana boleh merosakkan rohani, yakni jiwa, jasmani dan akal. Yang ketiga adalah mencabul. Mencabul kehormatan atau mendedahkan aurat yang tidak sepatutnya, khianat, mungkir janji dan merogol kerana boleh merosakkan kehormatan. Yang keempat adalah berjudi, memakan harta anak yatim, riba dan enggan berzakat kerana boleh merosakkan harta benda. Yang kelima adalah berzina, yakni bersekedudukan tanpa nikah dan kahwin sesama mahram kerana boleh merosakkan zuriat atau keturunan. Kat sini terdapat jenis-jenis hukuman jenayah. Yang pertama adalah hukum hudud. Hukum hudud ni adalah hukuman syarak yang wajib dilaksanakan sebagai menunaikan hak Allah, seperti memotong tangan si pencuri, rejam ke atas penzina dengan syarat-syarat yang tertentu menurut Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang kedua adalah hukum qisas. Hukum qisas ini adalah hukuman Allah yang wajib dilaksanakan juga bagi menunaikan hak manusia, seperti pembunuhan dibalas bunuh. Yang ketiga adalah hukum takzir. Hukum takzir adalah hukuman yang tidak tergolong di bawah hudud dan qisas, tetapi harus dijatuhkan bagi menunaikan hak Allah dan manusia. Hukumannya tertakluk kepada budi bicara hakim atau qadi. Yang keempat adalah hukum diat. Hukum diat dikenali sebagai denda yang ditetapkan syarak sebagai menggantikan qisas yang tidak dilaksanakan. Contoh, kena buat hukum qisas, tapi kita tak buat hukuman qisas tu, kita digantikan dengan hukum diat. Tetap dikenakan hukum. Kesalahan di bawah hukum hudud kita boleh tengok adalah mencuri. Bila kita mencuri, kita kena potong tangan. Seterusnya adalah berzina, liwat atau sihak. Liwat ialah perhubungan seks antara lelaki dengan lelaki, yakni homoseks. Sihak ialah perhubungan seks antara perempuan dengan perempuan yang lebih dikenali sebagai lesbian. Seterusnya adalah merompak, menuduh perempuan berzina tanpa bukti, yakni qazaf. Maksudnya, seorang lelaki menuduh perempuan yang suci berzina tetapi tiada bukti. Seterusnya adalah meminum minuman keras, iaitu arak, murtad, keluar daripada Islam, tidak solat, tukang sihir. Kesalahan di bawah hukum qisas adalah ada dua, kesalahan membunuh dengan sengaja atau kesalahan mencederakan tubuh badan dengan sengaja. Contoh kesalahan membunuh dengan sengaja tu, kita tak sengaja bunuh lah orang tu. Membunuh dengan sengaja, kalau kesalahan membunuh dengan sengaja, kita kita tak ada kerja, tapi bunuh dia, tu adalah membunuh dengan sengaja. Yang kedua adalah kesalahan mencederakan tubuh badan dengan sengaja. Dia tak duk kan,
Okay, kita tak ada ajar boring hari ni. Kita pi potong telinga dia. Okay, macam tu. Okay, seterusnya adalah hukuman qisas. Hukuman qisas adalah membunuh dibalas bunuh. Contoh kita saja pergi bunuh orang tu. So, keluarga so kita ni yang saja pergi bunuh orang tu, kita pun akan dibalas dengan bunuh. Kita pun kena bunuh balik. Okey, yang seterusnya adalah mencederakan. Hendaklah dicederakan sebagai balasan. Okey, tadi saya ada bagi contoh kan. Kita duk tak duk pergi potong telinga dia tadi. So, kita pun akan dapat balasan dipotong telinga kita juga. Okey, kesalahan di bawah hukum ta'zir. Penentupan hukumannya termasuk di bawah bidang kuasa pemerintahan atau mahkamah syariah untuk menjaga kepentingan ramai. Umumnya, kesalahan-kesalahan ta'zir adalah seperti kesalahan meninggalkan kewajipan-kewajipan agama atau melanggar larangan-larangan Allah dan Rasul dalam semua aspek kehidupan. Okey, kiranya hukum ta'zir ni, bila mana kita nak dapat hukum ta'zir ni, bila kita meninggalkan kewajipan-kewajipan agama atau melanggar larangan-larangan Allah dan Rasul dalam kehidupan kita. Okey, kesalahan di bawah hukum diet. Hukuman diet, okey, kita tahu dikenali sebagai denda, dikenakan bagi menggantikan qisas yang tidak dapat dilaksanakan di atas sebab-sebab tertentu. Okey, contoh kan tadi kan kita bunuh orang tu tak sengaja, so kita akan dapat hukum qisas. Tapi hukuman qisas tu tak dapat dilaksanakan dekat kita di atas sebab-sebab tertentu, so kita akan digantikan dengan hukum diet. Misalnya, hukuman untuk sesuatu pembunuhan boleh tergolong kepada kategori berikut. Okey, ada 3 kategori: dibunuh balas sebagai qisas, dihukum membayar denda dikenali sebagai diet, dan yang ketiga memaafkan tanpa terikat kepada sebarang syarat. Okey, bahagian diet, terdapat 2 bahagian diet, iaitu berat dan ringan. Okey, kita boleh tengok bahagian berat, pembunuhan dengan sengaja. Kesalahan ini ditanggung sepenuhnya oleh pesalah dan bayaran denda perlu disegerakan. Okey, Rasulullah bersabda, diet bagi orang mukmin yang dibunuh dengan sengaja ialah 100 ekor unta. Okey. Kan dah pembunuhan dengan sengaja tadi tu kan. Okey, tak boleh nak dilaksanakan ke atas kita di atas sebab-sebab tertentu. So, kita kena bayar diet. Diet ni denda. Okey, denda ni kita kena segerakan. Kita tak boleh lambat-lambat kan. Okey, Rasulullah pun ada bersabda. Okey, kalau orang mukmin yang dibunuh dengan sengaja, dia kena bayar diet adalah 100 ekor unta. Okey, kita kat Malaysia contoh. Kat mana kita nak cari unta tu? Dan sekarang pun dekat negara-negara Arab, unta pun dah tak banyak. So, macam mana kita nak melaksanakan diet ni? Kita kena tengok harga seekor unta tu, pasaran sekarang harga seekor unta tu berapa. Contoh, seekor unta sekarang ni harga 700, kita bagi contoh. So kita kalilah 100 ekor unta kali dengan 700 ringgit harga seekor unta tu. So total dalam 700,000. Okay. So sebanyak 700,000 tu kita kena bayar dekat keluarga si mati. Okay. Yang seterusnya bahagian diet yang ringan, pembunuhan dengan tidak sengaja. Pembunuhan dengan tidak sengaja ni contoh macam tertembak rakan sewaktu berburu. Contoh kita pergi berburu rusa dengan dia. Kita ingatkan tu rusa, tapi rupa-rupanya tu orang tu kawan kita. Okey, kecederaan itu disebabkan kemalangan sewaktu bertugas juga, kan? Termasuk di bawah kategori ini. Contoh, luka, cacat anggota dan buta mata contoh, ganti rugi dibayar oleh majikan kepada waris atau keluarga si mati. Contoh, kita tertembak mata dia, kan? Okay, kita pun kena bayar lah. Kita pun kena bayar lah denda dekat dia macam tu. Okay, denda dibayar dengan unta, ini hukum asal, ataupun jika pada zaman muktakhir ini boleh dibuat dengan wang ringgit. Okay, itu macam saya terang tadi. Okay.
hukuman berkaitan dengan orang bukan Islam. Okey, ni kita terbabit dengan orang bukan Islam. Kita tengok Okey, yang pertama adalah golongan bukan Islam juga akan mendapat perlindungan saksama di bawah undang-undang jenayah Islam. Contohnya, apabila orang bukan Islam disakiti atau dicederakan atau dibunuh oleh orang Islam dan juga bukan Islam yang lain, beliau atau keluarganya atau warisnya akan menerima pembelaan sewajarnya. Tetap akan dihukum dan dibicarakan. Okey. Begitu juga apabila orang bukan Islam membuat kesalahan seperti didapati berkhalwat dengan orang Islam, beliau akan dihukum ta'zir dan pasangannya daripada orang Islam, yakni lelaki atau perempuan juga akan dihukum. Okey. Kalau orang bukan Islam tadi akan dihukum ta'zir dan pasangan yang daripada orang Islam tu, sama ada lelaki ataupun perempuan, juga tetap akan dihukum. So masing-masing dapat hukuman. Okay, namun begitu, orang bukan Islam diberi kelonggaran mengamalkan adat kebudayaan dan agama mereka di bawah undang-undang Islam. Di samping itu, mereka dibenarkan meminum arak di tempat tertutup, dekat rumah, majlis kenduri dan sebagainya. Dan dilarang menjual arak kepada orang Islam. Orang bukan Islam tak boleh jual arak dekat orang Islam, dan orang Islam tak bolehlah juga beli arak dekat orang bukan Islam. Okey, mereka juga, orang bukan Islam ni juga, dia benarkan menjual khizir, yakni babi, di tempat yang disediakan. Okey. Kesimpulan overall daripada hukum-hukum jenayah yang ada, kita dapat buat kesimpulan yang mana hukum jenayah memang menjamin keharmonian ummah, kerana bila kita buat salah, kita akan dapatlah hukuman dia. Macam tu juga kalau kita buat baik, kita dapatlah balasan yang baik. Okey, yang tu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.